وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال الله سبحانه وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. Sadaqallahul Azim. Kita masih membicarakan ayat 36 dan 37 di dalam surah An-Nur, sambungan kepada ayat 35. Dalam ayat 36 ini Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang kelebihan rumah Allah Subhanahu wa taala, kelebihan masjid-masjid. Hendaklah dilangkat ataupun dimuliakan nama Allah di dalam masjid dan disebut nama Allah di dalamnya dan bertasbih kepada Allah di dalamnya di pagi dan petang hari oleh sekumpulan manusia yang tidak melalaikan akan mereka itu oleh perniagaan maupun jual beli daripada mengingati Allah Subhanahu wa taala. Di samping mereka tidak lalai daripada perniagaan dan jual beli, mereka berzikir kepada Allah, mereka mendirikan sembahyang, mereka mengeluarkan zakat, dan mereka takutkan akan hari kiamat yang pada hari itu berbolak-baliklah hati dan pandangan manusia. Sekalipun mereka sibuk menjalankan perniagaan, tetapi perniagaan mereka itu dan segala kerja yang mereka ceburi tidak melalaikan mereka daripada mengerjakan sembahyang pada waktunya dan memberi zakat untuk kebaikan masyarakat dan yang memerlukan bantuan, dan mereka adalah golongan yang takut akan hari mahsyar, hari kiamat, yang menyaksikan manusia cemas dan bimbang pada hari tersebut. Manusia yang hadir ke rumah Allah ini manusia yang walaupun sibuk dengan sebarang pekerjaan mereka tidak menghalang mereka untuk menjadi orang yang ingat kepada Allah, orang yang mendirikan sembahyang, orang yang mengeluarkan zakat, dan orang yang memiliki rasa takut kepada Allah untuk bertemu dengan kiamat kelak. Orang yang takut dengan suasana akhirat banyak menghadirkan diri ke rumah Allah kerana di situ banyak kebaikannya. Antara kebaikan hadir ke rumah Allah ini, Nabi SAW bersabda dalam hadis Bukhari dan Muslim, "Man ghada ilal masjidi aw raha a'addallahu lahu nuzulan a'addallahu lahu fil jannati nuzulan kullama ghada aw raha." Barang siapa yang pergi ke masjid di pagi atau petang hari, pagi yakni subuh, petang yakni lohor, asar, maghrib, isya, nescaya Allah sediakan baginya di dalam syurga hidangan setiap kali dia pergi atau di pagi ataupun petang. Yakni setiap kali kita pergi masjid, Allah sediakan tambah nikmat yang sedang menanti kita di dalam syurga. Hidangan ni makanan yang disediakan oleh tuan rumah kepada tetamu. Jadi tiap-tiap kali kita pergi masjid,
Allah tambah nikmat, tingkatkan darjat kita di dalam syurga. Maka orang yang ingin tingkat yang setinggi-tingginya dan nikmat yang sebanyak-banyaknya, maka dia kena pergi masjid. Tak kira dah dia pergi itu pagi atau petang atau dua-dua sekali. Karena tiap-tiap kali pergi, Allah sediakan tambah kenikmatan di dalam syurga. Itu yang pertama. Yang kedua, barang siapa yang berwuduk di rumah, kemudian pergi ke masjid untuk sembahyang fardu, setiap langkah yang ia lakukan menggugurkan dosa dan menambah mengangkat darjat. Rumah kita nak pergi masjid lagi jauh lagi banyaklah pahala. Oh, saya langkah saatnya sebab saya naik kereta, saya naik motor. Kita dapat pahala macam mana kita melangkah. Satu pusingan tayar motor, tayar kereta seperti satu langkah. Kata ulama, dikiaskan pusingan tayar itu seperti langkah kita. Kalau rumah kita main masjid 10 langkah, 10 pahala kita dapat, 10 dosa kita gugur. Bahkan ada dalam kitab cerita para sahabat Nabi masjid mereka langkah dekat-dekat supaya langkah tu semakin banyak. Sepatutnya 30 langkah, mereka langkah dekat-dekat pergi jadi 50 langkah. Kerana begitu banyaknya pahala orang yang berulang alik ke rumah Allah. Man hadis Imam Muslim, man tatahhara fi baitihi summa madha ila baitin min buyutillahi liyaqdiya fariidatan min faraidillahi kanat khutuwatuhu ihdaha tahuttu khati'atan wal ukhra tarfa'u darajatan, rawahu Muslim. Barang siapa yang bersuci di rumahnya, maksudnya dia ambil sembahyang siap-siap di rumah. Kalau dia pergi masjid batal, dia pergi ambil di sekolah. Kalau dia nak hendak pahala banyak, dia ambil siap-siap di rumah. Jangan ambil di masjid. Masjid ni bagi orang batal sudah. Ambil semua bagi sempurna siap-siap sembahyang di rumah. Kemudian dia pergi ke masjid untuk sembahyang fardu, untuk menunaikan satu fardu daripada yang Allah fardukan. Tujuan dia pergi masjid nak sembahyang fardu berjemaah, subuh, lohor, asar, maghrib, isyak. Nescaya langkah-langkahnya itu salah satunya menggugurkan dosa dan satu lagi mengangkat darjat. Hadis yang ketiga adalah seorang lelaki daripada Ansar. Aku tidak tahu seorang yang lebih jauh rumah daripada masjid daripada orang itu, kata Sayyiduna Ubay ibn Ka'ab radhiyallahu anhu. Ubay ibn Ka'ab radhiyallahu anhu kata, ada seorang lelaki Madinah, orang Ansar, rumah dia paling jauh dengan Masjid Nabawi. Tetapi walaupun rumah dia jauh, dia tak pernah tinggal sembahyang jemaah. Wa kanat la tukhti'uhu salah. Ini juga hadis riwayat Imam Muslim. Tak pernah tersalah sembahyang di jemaah, maksud dia tak pernah tinggal sembahyang jemaah. Rumah paling jauh tapi paling rajin pergi masjid. Maka dikatakan kepada dia, pergi pula jalan kaki. Dikatakan kepada dia, lawish taraita himaran tarkabuhu fi dhalma'i wa fi ramdha. Kenapa engkau tak beli seekor keldai untuk engkau menungganginya di dalam kegelapan dan ketika panas? Pi waktu maghrib isya subuh gelap. Pi waktu lohor asar hangat. Kamu duk berulang pada rumah, kamu menghadapi kegelapan malam, menghadapi kepanasan siang untuk sembahyang jemaah. Awak duk pergi jalan kaki saja. Kenapa jalan kaki? Belilah motor ke, gerek ke, kereta ke. Beli satu kenderaan. Zaman dulu keldai itu kira kenderaan murah. Zaman lah motor ataupun gerek.
ataupun motor kereta biasa, duk jalan kaki buat apa? Dia jawab, ma yasurruni anna manzili ila jambil masjid inni uridu an yuktaba li mamshaya ila al masjid wa ruju'i idza raja'tu ila ahli. Dia kata, aku tak mau rumah aku duduk tepi masjid. Sesungguhnya aku ingin agar dituliskan untukku pahala aku berjalan ke masjid dan pahala aku pulang daripada masjid. Saya pi jalan kaki ni saya nak bukan dekat satu, bukan masa pi saja, balik pun saya nak. Maksud dia kalau rumah dia pi masjid 50 langkah, balik pada masjid rumah dia 50 langkah, dia dapat 100 pahala. Pi 50, balik 50. Kalau rumah dia ke masjid 100 langkah, pi 100, balik 100, 200. Saya nak pahala bukan dekat pi, balik pun nak juga. Maka Nabi SAW menjawab, qad jama'allahu laka dzalika kullah. Sesungguhnya Allah menghimpunkan bagi engkau akan demikian itu kesemuanya. Tujuan kamu nak pahala pergi dan balik, Allah bagi dua-dua. Maksudnya kita pergi masjid ni bukan setakat pahala pergi, pahala pulang pun dapat. Lalu dalam sebahagian kitab kata disunatkan dan digalakkan pergi ke masjid daripada arah yang lebih jauh, balik daripada arah yang lebih dekat. Sebagaimana Nabi SAW pergi raya. Karena SAW apabila keluar pergi raya, baginda khalafat tariq, tukar jalan. Tukar jalan maksudnya pergi jalan lain, balik jalan lain. Pergi jalan yang lebih jauh, balik jalan yang lebih dekat. Kalau boleh buat. Pergi sembahyang raya, pergi ziarah orang sakit, pergi ziarah orang mati, pergi sembahyang jemaah. Sembahyang pergi yang lain ditiru sembahyang raya. Disunatkan pergi dan pulang daripada dua jalan yang berbeza. Oh, rumah saya nak pergi masjid, satu jalan tu ya tak boleh lain lah. Maka kita pergi belah kanan, balik belah kiri. Tu kalau jalan kaki, kalau naik kereta motor, pergi kiri balik kanan. Pergi kanan balik kiri, accident lah. Tempat-tempat kita aja kot tu tak sama dengan negara orang putih. Negara Arab, mereka steering kereta duduk tang lain. Mereka jalan belah kanan. Kanan kita potong belah kiri mereka. Kita jalan belah kiri, potong belah kanan kalau jalan raya. Jadi tak sama tengok negara juga. Arab pun lagu tu, London pun lagu tu. Kereta depa steering duduk belah lain. Kita belah lain. Jadi kita pergi arah yang satu lagi, balik arah satu lagi, jalan yang sama. Oleh kerana tak ada jalan lain dah, maka pi jalan yang sama tapi arah yang tak sama. Pi kanan balik kiri ataupun pi kiri balik kanan. Tu kata ulama sedemikian. Jadi pahala pergi ke masjid ini bukan takat pergi, tetapi pulang pun dapat sama. Hadis Imam Muslim. Riwayat yang lain, riwayat Imam Muslim juga dan Imam Bukhari rahimahullah meriwayatkan maknanya daripada Sayyidina Anas radhiyallahu anhu. Imam Muslim meriwayatkan daripada Sayyidina Jabir radhiyallahu anhu. Ia berkata, telah menjadi kosong beberapa tempat di sekeliling Masjid Nabawi. Jadi keliling Masjid Nabawi ada 2-3 lopak, 2-3 tapak, 2-3 lot yang kosong. Maka Banu Salimah, sekumpulan kabilah Arab yang di rumah mereka jauh daripada Masjid Nabawi, ingin berpindah duduk dekat masjid. Nak punggah rumah mereka di sana, nak mai buat tepi masjid. Pasal tepi masjid tak ada tanah lapang. Berita itu sampai kepada Nabi SAW, lalu baginda bersabda kepada mereka itu, balaghani annakum turiduna an tantaqilu qurbal masjid. Telah sampai kepada saya satu berita bahawa kamu semua nak pindah rumah mai duduk tepi masjid. Mereka jawab, ya wahai Rasulullah, kami inginkan demikian.
Nabi SAW bersabda, Bani Salimah diyarakum tuktab asarukum. Wahai Bani Salimah, kekallah kamu di rumah kamu, nescaya dituliskan akan kesan-kesan tapak kaki kamu. Tak usah pindah lah, duduk jauh tak apa, nanti tiap-tiap kali kamu langkah tu ditulis pahala. Maka setelah hadis ini dibaca, turun ayat 12 surah Yasin. Wa naktubu ma qaddamu wa atharahum. Ayat 12 tersebut demikian. Kami tulis apa yang mereka lakukan sewaktu hidup di dunia dan kesan-kesan mereka. Lalu bagi mereka menjawab, mereka berkata, ma yasurruna anna kunna tahawwalna. Kami pun tak suka untuk berpindah setelah kami dengar Nabi SAW habang, rumah jauh tak apa, tapi kalau pergi masjid kerap, lagi banyak langkah, lagi banyak pahala. Maka kami pun tak teringin dah nak pindah. Kami kekal di rumah kami supaya kami dapat pahala yang banyak pergi berulang alik ke rumah Allah Subhanahu wa taala. Riwayat Imam Bukhari dan Muslim, inna a'zaman nasi ajran fi salati ab'aduhum ilaiha mamshan. Fa ab'aduhum, sesungguhnya orang yang paling banyak pahala ialah dalam sembahyang ialah orang yang paling jauh rumah mereka ketika mereka melangkah berjalan kaki menuju ke masjid. Lagi jauh lagi banyak pahala. Walladhi yantaziru as-salata hatta yusalliha ma'al imami a'zamu ajran min alladhi yusalli thumma yanam. Dan orang yang menunggu sembahyang untuk sembahyang bersama imam lebih banyak pahala daripada orang yang sembahyang kemudian tidur. Jadi hadis Bukhari Muslim ni menyatakan kita tunggu tu imam. Maksudnya sebelum sembahyang kita dah ada di masjid surau atau kita tunggu siap-siap. Masuk waktu saja kita dah boleh sembahyang kali dengan tu imam. Lebih banyak pahala daripada orang sembahyang lepas tu tak tunggu. Terutama maghrib sampai isya lagi dekat. Sama ada kita tunggu dengar kuliah maghrib ataupun kita niat iktikaf saja, kita menunggu sembahyang isya. Setelah selesai sembahyang maghrib, kita dia bertambah pahala, bahkan mendapat doa daripada malaikat. Malaikat berdoa kepada orang yang menunggu sembahyang dalam keadaan berwudu, dalam keadaan tidak menyakiti orang lain, tak mengumpat, tak bercakap yang menyakitkan hati orang lain, tak buat perbuatan yang menyakitkan hati orang lain. Malaikat baca doa, Allahumma ghfir lahu, Allahumma arhamhu. Ya Allah ampunkan dia, ya Allah kasihanilah dia. Riwayat Imam Abu Daud dan At-Tirmidzi, Bashirul masya'ina fi dhulami illa al-masajidi bin nuri tammi yawmal qiyamah. Bashirul masya'in fi dhulam, sampaikan berita gembira kepada orang-orang yang berjalan di dalam gelap menuju ke masjid dengan cahaya yang sempurna pada hari kiamat. Siapa rajin pi masjid gelap-gelap, subuh gelap, maghrib insya gelap, mereka menempuh kegelapan menuju ke rumah Allah jalan kaki pula. Oh, rumah saya jauh, saya naik kereta motor, tapi sebelum naik kereta jalan kaki juga. Lepas turun kereta jalan kaki juga. Ada jalan kaki, sama ada jauh ataupun dekat, orang pergi masjid mesti ada jalan kaki. Bagi tahu ke orang yang berjalan kaki pergi masjid kerap-kerap tu, kalau mereka pergi waktu gelap, iaitu sembahyang isya, sembahyang subuh, Allah akan anugerahkan cahaya yang sempurna, yang terang benderang pada hari kiamat kelak, yakni nikmat yang luar biasa kepada orang yang rajin pi masjid. Riwayat Imam Muslim, Nabi SAW bersabda, ala adullukum ala ma yamhullahu bihil khataya wa yarfa'u bihid darajat. Maukah aku tunjukkan kepada kamu semua amalan yang menyebabkan Allah hapuskan dosa-dosa dengan sebab amalan itu, dan Allah mengangkat darjat dengan sebab amalan-amalan itu.
Mereka menjawab, bala ya Rasulullah, sudah tentu wahai Rasulullah. Lalu Nabi SAW bagi tahu 3 perkara. Kalau kita rajin buat 3 perkara ini, Allah hapus cuci bersih dosa kita, Allah bagi pahala dan angkat darjat yang amat tinggi. Jarak 1 darjat dengan 1 darjat, jarak antara langit dengan bumi dalam riwayat yang kita baca dulu, kata ulama. 3 perkara itu apa benar? Yang pertama, menyempurnakan wuduk di waktu yang kita tak suka. Waktu sejuk-sejuk kita ambil ayat semayang 3 kali bagi lengkap. Gugur dosa, naik darjat. Isbaghul wuduk alal makarih, menyempurnakan berwuduk ketika waktu yang kita tak suka. Waktu sakit, waktu sejuk. Waktu sejuk tak mau guna air banyak-banyak, pakai basuh sekali-sekali ya. Basuh muka wajib sudah, tangan basiku komok, tangan basuh tangan tinggal ya. Sejuk waktu kita rasa sejuk tak mau nak ambil sempurna tu, kita ambil bagi sempurna juga, maka Allah Ta'ala gugurkan dosa. Yang kedua, wa kasratul khuta ilal masajid, banyak melangkah ke masjid-masjid. Dosa gugur. Banyak pi masjid, pi naik kereta ke, naik motor ke, naik gerek ke, jalan kaki ke, semuanya itu menggugurkan dosa dan mengangkat darjat. Dan yang ketiga, wantidharus salati ba'da salah, menunggu semayang berikutnya selepas semayang sebelumnya. Lah kita selesai semayang subuh, kita tunggu lohak lagi nak mai pula. Lepas lohak nak mai asar pula, lepas asar nak mai maghrib pula, lepas maghrib nak mai isya pula. Kita tunggu nak pi semayang berikutnya. Fadhalikumur ribat, yang demikian itu serupa berada di perbatasan pada jalan Allah Subhanahu wa taala. Riwayat Imam Muslim, Nabi SAW bersabda, idza ra'aitumur rajula ya'tadul masajida fashhadu lahu bil iman. Qala Allah Ta'ala, innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yawmil akhir. Ayat dalam surah At-Taubah. Apabila kamu melihat seseorang itu membiasakan dirinya pergi ke masjid, maka saksikanlah ia memiliki iman. Orang rajin pergi masjid ni iman dia kuat. Orang hak segan pergi masjid ni iman dia tak apa kuat. Lalu Nabi SAW membaca firman Allah Subhanahu wa taala, hanya saja yang memakmurkan masjid-masjid Allah itu ialah orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari akhirat. Orang yang yakin kepada Allah dan janji Allah pada hari akhirat, kepada orang rajin pergi masjid, dia yakin dengan anugerah itu, dia rajin berulang alik ke rumah Allah. Itu beberapa hadis tentang kelebihan berjalan menuju ke masjid. Ada lagi kelebihan tentang tunggu semayang. Hadis Bukhari Muslim. La yazalu ahadukum fi salatin ma damatis salatu tahbisuhu. La yamna'uhu an yanqaliba ila ahlihi illa as-salah. Sentiasalah seseorang kamu berada dalam semayang selama mana sembahyang yang menghalang dia daripada balik rumah. Tidak menghalang dia pulang kepada keluarganya di rumah melainkan semayang. Kita pergi semayang maghrib, kita tak balik tunggu isya. Mungkin kita tak balik itu dengar kuliah maghrib, atau kita tak balik itu saja kita tunggu i'tikaf dalam masjid. Selama kita duduk tunggu nak semayang isya tu, Allah bagi pahala kita sedang sembahyang. Kita duduk saja tapi pahala sedang mendirikan semayang. Kalau kita semayang lagi banyaklah pahala dia. Hadis Bukhari Muslim. Riwayat Imam Bukhari juga, al-malaikatu tusalli ala ahadikum ma dama fi musallahu alladhi salla fihi ma lam yuhdith, taqulu Allahumma ighfir lahu Allahumma arhamhu. Para malaikat rahmat sentiasa mendoakan keampunan, meminta keampunan dan belas kasihan, kasih sayang
agar Allah berikan kepada salah seorang daripada kamu selama kamu berada di atas di tempat semayang kamu, sehinggalah kamu semayang. Dan selama mana kamu tidak berhadas, selama mana kamu tak batal ya semayang. Tunggu semayang dalam keadaan berwuduk. Sungguh insya-Allah dalam keadaan berwuduk. Tunggu maghrib dalam keadaan berwuduk. Maghrib nak masuk 7.30, 7.25 kita tunggu dah. Orang yang tunggu semayang dalam keadaan sedang berwuduk, malaikat rahmat sentiasa mendoakan, meminta Allah anugerahkan kepada orang itu dua perkara. Yang pertama keampunan, yang kedua kasih sayang. Yang pertama malaikat kata Allahumma ghfir lahu, ya Allah berikan keampunan kepada si fulan itu. Yang kedua malaikat kata Allahumma arhamhu, ya Allah kasihanilah dia. Maka orang yang melihat kepada kelebihan doa malaikat ni, dia usaha bagi ada tunggu semayang dalam keadaan sudah berwuduk sebelum masuk waktu. Mungkin dia tunggu di rumah dia, mungkin dia tunggu di masjid surau. Yang penting saya semayang siap-siap, saya tunggu untuk saya dapat doa malaikat ni berterusan sampailah bila akhir semayang doa itu, bila saya semayang baru habis. Syarat dia tunggu dalam keadaan ada wuduk. Riwayat yang lain kata dua, tidak batal yang semayang, tidak menyakiti orang lain. Jangan sampai sambil tunggu sambil mengumpat, sambil tunggu sambil kata tak elok ke orang. Jangan buat benda yang menyakiti. Jangan bagi batal semayang. Kalau batal pergi ambil balik. Menunggu semayang dalam keadaan sedang berwuduk sentiasa didoakan oleh malaikat rahmat, meminta Allah anugerahkan keampunan dan kasih sayangnya kepada kita. Itu kelebihan yang kedua tunggu semayang dalam hadis yang kedua. Kelebihan yang seterusnya, Nabi SAW melewatkan sembahyang pada satu malam baginda melewatkan sembahyang Isya sehingga separuh malam. Kemudian baginda menghadap kepada para sahabat selepas sembahyang. Baginda bersabda, sallan nasu wa raqadu wa lam tazalu fi salatin mundu intadartumuha. Telah semayang oleh para sahabat lalu mereka tidur. Mereka sentiasalah kamu dalam semayang semenjak kamu menunggunya. Jadi orang tunggu semayang ni dianggap sopa sentiasalah semayang. Cuma daripada hadis ni ulama berselisih pendapat. Semayang Isya ni elok waktu mana? Apakah masuk waktu Isya semayang sunat, semayang tarawih, ataupun tangguh semayang sayup-sayup tengah malam? Menurut mazhab Syafi'i dan dua mazhab yang lain, afdal semayang Isya macam semayang 4 waktu yang lain, iaitu di awal waktu. Semayang Isya sama dengan subuh, zuhur, asar, maghrib, iaitu pas masuk waktu semayang sunat, lepas tu semayang fardu tarawih. Mazhab Hanafi depa sunat tangguh bagi lewat. Jadi kita di Malaysia mazhab Syafi'i ini disebut dalam kitab Umdatul Qari syarah Sahih Bukhari dan kitab-kitab yang lain. Jadi kita sembahyang Isya tetap dengan yang kita amalkan, iaitu di awal waktu. Ada lagi beberapa hadis tentang kelebihan tadi, kelebihan pergi masjid dan kelebihan menunggu sembahyang. Kita akan baca lagi hadis kelebihan sembahyang jemaah dan kelebihan membina masjid dalam pertemuan yang akan datang. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi barik wa sallim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilman yanfa'una bi rahmatika ya arhamar rahimin. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.